hari ini kita akan meneruskan pada halaman 98. Mari kita sama-sama saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman ini. Bermula daripada ayat yang ke-122, Allah mengingatkan kepada kita tentang pahala agar kita beriman dan menguatkan amal soleh, ya, dan ganjaran yang Allah akan beritahu di dalam ayat 122. Ayat 123 hingga ayat 126, berhak mendapat syurga bukanlah hanya dengan angan-angan, ya. Kalau kita nak dapat syurga, kita beragama Islam ataupun ada yang mendengar yang bukan beragama Islam, dia bukan hanya dengan angan-angan, hanya letak saja nama agama terus masuk syurga, tetapi ada panduan daripada ayat 123 hingga 126. Dan seterusnya pada ayat yang terakhir halaman 98 ini, mengasuh dan merawat anak yatim dan juga fatwa tentang wanita akan kita bincangkan lebih mendalam sebagai kesimpulan akhir sebelum surah ini berakhir pada beberapa halaman lagi, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم. Resolusi daripada halaman yang ke-98 kita saksikan, iaitu yang pertama pada ayat 122 kita belajar kita perlu menguatkan lagi iman dan membanyakkan lagi amal soleh kita agar kita mendapat rahmat Allah, kita diizinkan ke syurga-syurga yang ditawarkan oleh Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa sedar Allah Maha berkuasa ketika kita rasa letih, ketika kita rasa tidak bermaya ataupun kita rasakan macam saya tidak ada banyak perkara, kita tahu bahawa Allah yang mempunyai wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Dan yang ketiganya, kita bersikap adil pada wanita, pada anak kecil, pada anak yatim, kepada sesiapa sahaja yang mustad'afin, yang lemah, kerana kita tahu semua perkara itu adalah khair, kebaikan yang Allah tahu dan Allah nilai, yang menjemput rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah la ilaha illallah. Ini membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan. Iaitu perkataan kita ialah dakhala, yang kita baca dalam ayat 122, maksudnya masuk, ya, ataupun diizinkan. Perkataan ini berulang 126 kali, dan di dalam ayat 122 kita bertemu dengan perkataan sanudkhiluhum, mereka akan masuk ke mana? Masuk ke jannat, bukan jannah, jannat, iaitu banyak syurga. Mungkin ada yang bertanya, nanti buat apa saya masuk banyak syurga? Sebenarnya syurga, dapat lagi syurga, dapat lagi syurga. Kalau di dunia ini kita nak, kalau ada rumah, walaupun kita duduk hanya satu rumah, kita nak pergi ke sana, pergi ke sini. Inilah kurniaan Allah. Allah memahami psikologi kita agar kita dapat buat yang terbaik, kerana walaupun tak dapat segala-galanya di sini, tapi kita akan dapat syurga dan syurga dan syurga di mana, tuan-tuan? Di akhirat nanti, kerana kita kenal musuh kita dan kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Saya nak mengajak penonton, insya-Allah sama-sama kita nak belajar sedikit pada hari ini ilmu tajwid. Semalam kita dah belajar berkenaan dengan sifat syiddah ataupun suara tertahan, lawannya rakhawah, suara terlepas. Semalam kita dah terangkan tentang syiddah. Apa itu syiddah? Iaitu sifat suara tertahan apabila menyebut hurufnya kerana berpaut kuat pada makhrajnya. Hurufnya ada 8 kan? Apa dia? Ajid, qatim, bakat. Okey, hari ini kita nak belajar tentang sifat rakhawah pula, lawan kepada syiddah. Kita perhatikan di slide kita. Syiddah versus rakhawah. Apa rakhawah? Iaitu dari sudut bahasa lembut. Tak boleh faham lagi tu, kena tengok istilah ilmu tajwid baru kita dah boleh faham rakhawah tu apa. Yang dikendaki dalam ilmu tajwid, istilah rakhawah ialah suara yang terlepas. Lawan bagi terlepas, tertahanlah. Maka rakhawah, suara yang terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya berpegang pada makhraj. Dia berpaut pada makhraj itu tak kuat, dia terlepas. Kalau semalam syiddah berpaut pada makhraj kuat kerana ditekan pada makhraj kan. Huruf hamzah umpamanya, huruf jim umpamanya, huruf ta umpamanya, itu syiddah. Hari ini rakhawah, suara terlepas daripada makhraj ketika menyebutnya. Hurufnya ada banyak jugalah. Kalau kita nak hafalkan, ada baiknya kalau kita hafal yang syiddah pun okey dah. Bila hafal yang syiddah, ajid, qatim, bakat,
Maka selain daripada ahli qatim bakat itu adalah huruf rakhawah. Kecuali ada beberapa huruf disebut sebagai tawassut, huruf lin umma. Itu kemudian. Baik, rakhawah ni maksudnya suara kita terlepas daripada makhraj. Kita ambil contoh ayat 122 yang kita baca tadi, ayat pertama yang kita baca pada hari ini, muka surat ke-98, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita ambil contoh huruf ha. Orang Melayu kata ha pedas kan. Huruf ha di mana di tengah halqum. Huruf ha ni antara sifatnya adalah sifat rakhawah yang kita belajar hari ini. Macam mana nak pastikan betul bila kita menyebut huruf ha? Huruf ha bila kita sebut mestilah sifat rakhawah ada. Apa sifat rakhawah? Suaranya terlepas daripada makhraj. Contoh ha, mintah. Dengar tak suara tu dilepaskan. Ha tadi bukan mintah, minta, bukan minta, mintahti. Tah, huruf ha itu daripada makhraj ni dia keluar suara ha, berjalan suara je. Dia tak mati macam hamzah kan. Ta'ti yu'minu, tapi ha min tahtihal anhar. Termasuk dah huruf ha yang simpul selepas itu. Min tahtihal anhar, anha ha, bukan tahtihal an'a, bukan an'a, anha. Itu berbaris. Kalau mati ada lebih lagi dari sifatnya. Contoh kita baca ihdinas siratal mustaqim kan, baca dalam surah al-Fatihah setiap hari kita baca 17 kali sekurang-kurangnya. Pada ayat ihdina huruf ha mati kan, mesti suara ha itu dilepaskan daripada makhraj. Dengar suara, bila sebut suara nak cek betul tak betul melalui pendengaran. Kalau buat ihdinas siratal mustaqim, ada tak baca macam tu? Baca gitu. Ihdinas sirat, tak boleh macam tu. Ihdina mesti kalau lepaskan suara ha, dengar suara tu berjalan keluar. Dan sifat tu sifat lemah. Sebab tu kita kata pautannya lemah pada makhraj. Maka bila lemah bukan maksud bila kata lemah kita kena lemahkan dia, bukan. Bila masuk lemah jangan kita lemahkan bunyinya, menjelaskan bunyinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina dengan ihdina kita tahankan bunyinya. Itu sifat rakhawah. Kita tak boleh buat contoh semualah. Kalau ambil contoh semua satu persatu huruf rakhawah maka tak habis rancangan kita hari ini. Kita nak misi utama kita ialah nak tadabbur, tapi kita selitkan sedikit insya-Allah. Mungkin pada rancangan-rancangan lain kita boleh telitikan lagi hukum tajwid insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.